أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, pada hari Ahad, untuk sama-sama kita melihat surah seterusnya selepas kita melihat kepada surah Al-Qari'ah, surah tentang gegaran hari kiamat. Allah membawakan kepada realiti hidup di dunia, bagaimana mereka yang ringan timbalan ataupun timbangan amalnya, dan bagaimana kita boleh memastikan bahawa segala apa yang diberikan Allah selama hari ini akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti. Kita melihat pada surah At-Takatsur bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz faham khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Takatsur Takatsur ya. Dia jangan terkeliru pula dengan surah Al-Kautsar Ustaz ya. Dia hampir-hampir. Kautsar pun banyak juga, Takatsur banyak, tapi apa bezanya itu nanti kita akan lihat Ustaz ya pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan yang berada di Facebook ataupun di rumah di mana sahaja untuk berkongsi dengan rakan-rakan yang ada, share, dan sama-sama kita baca doa awal kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi surah yang ke-102 pada hari ini. Pada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, Allah menemplak ya, mengingatkan tentang akibat berbangga-bangga di dunia ini ya, yang menyebabkan manusia lupa kepada hari akhirat. Seterusnya pada ayat 3 hingga 8 hingga ke hujung surah ini, ancaman dengan melihat neraka jahim dan pertanyaan tentang segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sebagai satu peringatan, apabila kita membaca, menghafaz surah ini ataupun mendengar imam di hadapan membaca surah ini, ia sebagai satu tazkirah agar kita muhasabah apa yang kita peroleh selama hari ini. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 8 surah Al-Takatsur. At-Takatsur maksudnya membanyak-banyakkan ya. Kalau Al-Kautsar itu maksudnya nikmat yang banyak. Dua perkara yang berbeza yang kita ingin baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul yang sentiasa memberikan pencerahan kepada kita. Masya-Allah, tabarakallah. Dan sedar tak sedar berada di hujung dah muka surat 600, beberapa helaian sahaja lagi. Dan hari ini kita masuk surah At-Takatsur. Terima kasih kepada semua penonton-penonton, pencinta-pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua adalah ahlul Quran, insya-Allah. Terima kasih semua kerana terus setia. Mudah-mudahan di penghujung kita terus bersemangat untuk melihat kembali Al-Quran yang telah kita baca, yang telah kita tadabbur. Mudah-mudahan diberi kekuatan kepada kita untuk beramal. Kita baca surah At-Takatsur cuma kali surah ini tidaklah dia baca separuh ya. Satu surah lah. Satu surah. Kalau surah ni separuh muka surah, takkan nak baca separuh juga. Nak ulang pun insya-Allah kita baca surah At-Takatsur, sudah pasti kita nak mengetahui apakah isi kandungan surah yang kita dah hafal, yang kita dah tahu, tapi kita nak dapat lebih lagi. Bukan sekadar kita dapat baca terjemahan, tapi kita nak sedap lihat di sebalik ayat itu apakah mesej-mesej yang tersurat dan juga yang tersirat, insya-Allah. Jom kita baca surah At-Takatsur dengan Taranum Nahawun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada surah At-Takatsur, membanyak-banyakkan yang membawa kepada kemegahan, ayat 1 hingga 8 daripada surah yang ke-102, surah Makkiyah. Apabila kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran, surah Makkiyah ini adalah surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah untuk memberi motivasi iman, memberi motivasi akhlak kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada mereka yang musyrik, ya, kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar mereka memberi perhatian kepada mesej yang disampaikan. Sebagaimana kita lihat semalam dalam surah Al-Qari'ah, Allah menyatakan tentang satu kumpulan manusia, ya, manusia yang thaqulat mawazinuh, iaitu amalannya itu berat. Berat kerana apa? Kerana mereka sentiasa membanyakkan amal, dan yang keduanya, amalnya itu berkualiti dari segi niat, dari segi niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang banyak ustaz, ya, banyak amal tetapi tidak ikhlas, maka ia jadi ringan, ya. Dan ini yang kita lihat dalam surah Al-Qari'ah. Dan di dalam surah At-Takatsur, ya, surah At-Takatsur ini Allah menjelaskan siapa mereka yang ringan amalannya ini, iaitu bila Allah menyatakan alhaakumut takatsur, ya. Jadi apakah maksudnya? Bermegah-megahan ataupun membanyak-banyak untuk megah ini telah melalaikan kamu. Kita melihat kepada istilah alhaakumu ini ustaz, ya, daripada perkataan lahwun. Lahwun ini maksudnya yang menghiburkan ataupun meletakkan sesuatu yang tidak mengikut keutamaan, ya, lahwun. Jadi bila orang berhibur terlampau banyak ustaz, ya, sebenarnya dia tidak menyusun sesuatu mengikut keutamaan. Anak-anak kalau contohnya main game, dia nak berhibur, itu lahwun. Dia main game, mungkin tak boleh main game ustaz, ya, ataupun bermain bola ke apa, bercakap tentang Manchester United ke JDT, tak apa, tak ada masalah. Tetapi kalau asyik nak pukul 3 pagi itu disusun untuk tengok bola saja, tapi bab tahajudnya tidak diberi perhatian, ataupun subuhnya entah ke mana, maka itu dinamakan sebagai lahwun, sebagai satu hiburan yang merosakkan keutamaan dalam kehidupan. Maka Allah menyatakan dalam ayat yang pertama ini, alhaakumu ini, alhaakum ini sebagai satu tempelak bahawa kamu ni berhibur banyak sangat, kamu ni tersilap keutamaan apabila at-takatsur. Apa maksud takatsur? Daripada perkataan kathara, iaitu membanyakkan ustaz, ya. Takatsur ni sentiasa nak membanyak-banyakkan. Allah tidak beritahu sesiapa, maksudnya ini boleh berlaku kepada seluruh manusia. Dan apakah yang dibanyakkan? Banyakkan harta, ada banyakkan anak, ya, banyakkan follower, ya, di Facebook, banyakkan komen, banyakkan agenda objektif, banyakkan KPI di dalam sesuatu syarikat. Bila dah untung, nak untung lagi. Maka Allah menyatakan bahawa perkara ini boleh melalaikan, boleh menyebabkan kita tersilap keutamaan di dalam kehidupan. Dan perbincangan tentang takatsur ini, bila bercakap tentang membanyakkan harta satu perkara, tetapi membanyakkan anak, ya, orang cakap banyakkan anak ni, adakah banyak anak jadi daripada 5 jadi 10 jadi 15? Bukan sekadar itu ustaz, ya.
Sebenarnya membanyakkan anak itu ialah bagi anak itu, dia walaupun ada anak seorang ataupun dua orang, tapi kalau boleh dia nak bagi sebanyak mungkin harta dia, keselesaan kepada anaknya berbanding dengan anak-anak orang lain. Itu maksudnya membanyak-banyakkan anak. Maksudnya dia kalau boleh anaknya nak dapat satu dunia ni milik untuk si anak. Maka dalam ayat ini, ayat yang pertama ni Allah menyatakan hatta zurtumul maqabir, sampailah bertemu masuk ke dalam kubur. Bercakap tentang kubur Ustaz ya. Kalau katakan kita ada banyak harta, ingat kubur, dia tak berapa nak semangat sangat nak banyak harta ya. Malah itu akan menyebabkan apa? Kita akan susun balik keutamaan daripada saya membanyakkan harta untuk diri saya, macam mana hari ini saya nak derma. Ya, pasal apa? Itulah amalan yang boleh menemankan kita apabila masuk ke dalam kubur. Dan ini adalah bahagian pertama ayat 1 sampai 2 ni kalau nak menghafaz Ustaz kan, dalam solat ke sebagainya. Mungkin peringkat awal ini Ustaz boleh beri sedikit kalau kita bercakap tentang selekoh tajam lah ya, ketika membaca ayat 1 2 ni. Apa pelajaran ataupun peringatan agar ketika baca tu ataupun menghafaz jangan sampai tersilap ketika ayat 1 2 ini kita lalu Ustaz. Silakan. Okey, bila Ustaz Fah sebut tadabbur tentang kita semua dilalaikan dengan sibuk nak memperbanyak-banyakkan macam-macam lah. Hebatnya Allah Ta'ala sebut umum je. Macam-macam kalau kita dalam zaman hari ni, zaman dah era sekarang ni, macam-macam dengan followersnya, membanyakkan like, membanyakkan sebagainya, komen sebagainya. Okey. Bila sebut kubur, bila memang satu yang paling kita takut. Kadang-kadang orang tua-tua dulu ingat ada Safar dulu Kalau kita nampak kita sibuk sangat, ingat mati orang orang ingat mati ingat kubur tu, Allah, kita tengah semangat ni tiba-tiba sebut kubur, sebut mati, Allah, setak orang setak. Rupanya memang Al-Quran juga itulah uslub Al-Quranul Karim. So bila kita baca, banyakkan nanti Ustaz Fah minta kita ulang lagi baca. Tadi kita baca mungkin lebih kepada sebutan, hafalan, huruf. Nanti bila kita pasak lagi, sebab itulah antara tujuan Ustaz Fah minta kita pasak, kita baca kali kedua dah lain dah maknanya. Bila dia ulang-ulang, bila dah tadabbur tadi Ustaz. Betul. Ya, jadi itu antara perkara penting dari segi maksud Ustaz ya. Betul. Maksudnya bila kita baca alhaakumut takatsur itu, dalam hati kita itu kita akan apa istilah dia, setok. Okey, setok ya, kita tersentaklah Ustaz ya. Tersentak bahawa sebenarnya saya ni betul tak keutamaan dalam hidup saya ya, sama ada saya nak dapat lebih ya, nak dapat lebih ataupun saya nak lumba dengan orang lain. Orang sebelah ada sofa cantik, takkan kita tak ada sofa bang. Contohnya itu juga dinamakan alhaakumut takatsur. Maksudnya tersilap keutamaan dalam berlumba. Sebenarnya Allah menyatakan bahawa berlumbalah pada kebaikan, fastabiqul khairat, bukannya berlumba pada bahagian-bahagian dunia ini kerana ianya tidak berterpian. Ataupun ketika membaca ayat pertama ni Ustaz ya, ataupun imam baca kat depan, kita akan melihat pada diri kita, adakah saya ini bangga dengan apa yang ada. Saya ada kuasa kan, saya baru naik pangkat contohnya, baru naik rumah baru, adakah saya ada rasa kesombongan? Itu tanda bahawa alhaakumut takatsur. Maksudnya kadang-kadang rumah tu tak besar mana Ustaz kan, tapi nak beritahu pada adik rumah baru kan, ada rasa lebih daripada orang lain dan bangga tersebut, itu juga digelar sebagai alhaakum, iaitu ada tersilap keutamaan. Sebenarnya kita selalu bersyukur kepada Allah, ini adalah fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang pertama ini juga menyebabkan kita akan rasa nak lebih Ustaz. Betul. Dah ada dah, tapi nak lebih dan tanya mengapa nak lebih. Nak lebih ni pasal duit dalam akaun tu dah ada dah kan, tapi nak lebih ni nak tambahkan lagi untuk apa? Bukan apa-apa saja, nak tengok nombor 000 tu banyak di dalam akaun, dia rasa puas bila dia login Maybank account tu kan, ataupun mana-mana di apps ke, dia tengok bahawa banyak nombor dan dia rasa puas hati. Itu juga dinamakan sebagai alhaakumut takatsur. Berbanding dengan orang-orang yang dia melihat ada duit dalam akaun, ada harta, dia rasa apa lagi yang saya kena buat agar ia menjadi amal, hatta zurtumul maqabir. Kesan daripada membanyak-banyakkan ini tersilap keutamaan Ustaz ya. Tersilap keutamaan ini satu perasaan tadi itu, tetapi kesannya apa? Dia tak kisah pada kebenaran. Tak kisah pada kebenaran. Maksudnya ialah sibuk sangat tak sempat baca Quran. Sibuk sangat pasal nak membanyakkan tadi itu, dia tak sempat untuk sembahyang pada masanya, ataupun sembahyang sunat pun dia tak sempat dah pasal
ni ada urusan ni nak bisnes, nak ada klien baru dan ada projek baru. Semua itu adalah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang menyentakkan kita. Yang Allah beritahu dalam ayat kedua ini adalah bila kita masuk kubur. Bila masuk kubur Ustaz? Allah. Bila-bila masa. Kan? Bila-bila masa sahaja kita boleh dijemput, dan pada waktu itu barulah kita sedar, dan rupanya semua yang dibanyak-banyakkan itu akan ditinggalkan. Tak ada apa Ustaz. Dia kalau ada kawan-kawan kita yang dia banyak follower Ustaz ni, bila dia sudah meninggal tu habislah. Orang pun tak ada pergi melawat ke page dia, orang nak apa sebagainya, nak puji apa sebagainya, semuanya hilang. Dan itu adalah hakikat. Maksudnya apa? Adakah kita kena buang dunia? Bukan begitu. Tapi ini yang kita nak lihat pada ayat seterusnya. Kita baca sekali lagi surah At-Takatsur untuk kita sama-sama. Kali ini bacaan dengan sama-sama kita hadirkan Ustaz ya. Rasa sentak di dalam ayat 1 2, dan kita teruskan sehingga hujung ayat ke-8. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah bacaan surah At-Takatsur. Moga-moga tuan-tuan dapat mengikuti satu demi satu bacaan ini untuk kita hafal, dan harapnya dapat dibawa dalam solat Zuhur Asar pada hari ini, iaitu bila Allah menyentak ya, bertanya tentang keutamaan dalam hidup saya ini, hatta zurtumul maqabir. Bila kita melawat kubur, kita tahu bahawa orang-orang ini tidak boleh membawa harta, tak boleh membawa anak, malah anak pun akan tinggalkannya di bawah tanah tersebut, walaupun anaknya itu ditatang seperti minyak yang penuh. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita sentiasa mengutamakan mana yang utama. Sebenarnya apa yang boleh saya bawa ke dalam kubur, dan apatah lagi apabila sampai di akhirat. Pada ayat yang ketiga keempat, Allah menyatakan satu komentar tentang ada orang Ustaz ya, bila kita kata dahlah tu sibuk sangat tu, janganlah sampai tak sempat baca Quran, sampai tersilap keutamaan anaknya ke mana, keluarganya ke mana, mana solatnya, tapi dia tak nak dengar Ustaz. Dia tak nak dengar. Allah cakap kalla, tak apalah kan, bahkan nanti saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui. Bila ketahui? Bila masuk kubur Ustaz. Tak apa. Kalau dia tak nak dengar pun, kalla, nanti dia akan, kamu akan tahu juga. Okey, marahlah ni ya. Allah murka kepada orang yang merasakan bahawa saya sibuk ni, saya tak boleh habis pasal saya nak bayar itu, nak bayar ini, saya nak jaga anak. Kadang-kadang menggunakan rasional bahawa saya nak mencari nafkah Ustaz. Saya nak menyenangkan anak saya, nanti saya tak nak anak generasi saya susah. Sebenarnya rezeki bukan daripada si ayah, daripada si ibu, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila keutamaan ini silap, tidak terkesan peringatan daripada ayat pertama, ayat kedua, Allah menyatakan kalla saufa ta'lamun. Kamu, kalau kamu tak percaya ayat 1 ayat 2, tak terkesan, disentak pun tak tersentak Ustaz ya. Orang dah cakap dah ingat dah, sibuk sangat kamu ni, dah lah tu kan. Dia rasa bahawa alah kamu tak faham, ini saya punya hidup. Maka Allah kata kalla saufa ta'lamun. Pada ayat yang ketiga, kamu akan tahu bila kamu dah masuk kubur.
bila masuk kubur that's it, habis ya. Segala apa yang dikatakan keutamaan itu, kalau Saidina Ali menyatakan manusia ini tidur ustaz ya, bila dia meninggal, bila dia mati baru dia intabada, bila dia bangun itu baru dia rasa oh saya baru sedar keutamaan yang perlu saya utamakan. Saya patut banyak bersedekah, banyak baca Quran, banyak tolong orang, banyak solat, perkara-perkara yang perlu diberi keutamaan seperti mana di dalam Al-Quran. Pada ayat yang keempat Allah menyatakan thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui. Ini bila pula? Satu, pada ayat yang ketiga itu ketika masuk kubur ya, baru tersentak, dan pada ayat yang keempat tersentak sekali lagi bila dibangkitkan daripada kubur ustaz. Ya. Bangkit daripada kubur, kalau kita tengok surah Al-Qari'ah itu kal farashil mabthuth, kita ini jadi seperti kelkatu ustaz. Ya. Tak ada sana sini apa sebagainya, mak ayah bertunggang langgang pada waktu itu, gunung pun menjadi bulu-bulu yang berhamburan. Maksudnya apa? Kita tidak ada nilai lagi dah. Tidak ada nilai kecuali apa yang Allah nyatakan pada surah Al-Qari'ah itu, iaitu thaqulat mawazinuh. Thaqulat mawazinuh. Jadi dua kali sentakan, kalau tak tersentak di dunia ini akan tersentak ketika masuk kubur, ketika bangun daripada kubur, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan, iaitu perkataan kita kathura, banyak ataupun banyak untuk bermegah-megah. 167 kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi Allah menjelaskan betapa kuantiti perlu diberi perhatian. Kalau kuantiti itu menyebabkan kita makin megah, makin jauh daripada Tuhan, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang ditemplak pada ayat yang pertama, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala ustaz ya, agar kita kalau membaca ayat ini, kita sentak tu kena sentak daripada awal lah kan. Jangan sampai surah ni kan mudah baca kan, mudah orang hafal, tapi jangan sampai dia sekadar baca di sini, dia kena rasa sentak itu berkali-kali, agar jangan sampai kita tersentak di kubur ataupun ketika bangkit daripada kubur waktu itu sudah terlewat. Jadi kita berehat sebentar, selepas ini kita akan melihat macam mana kita nak pastikan kita ini mempunyai daya sentakan. Ustaz ya, istilahnya sentiasa kita muhasabah diri kita, keutamaan susun hidup kita dengan baik, bukannya kita main sibuk tapi tak ke mana. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampailah kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Inilah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah-surah yang terakhir. Dan hari ini kita baca surah At-Takatsur, melalaikan seseorang itu dengan memperbanyak-banyakkan sesuatu. Bukanlah salah untuk kita memperbanyakkan harta dan sebagainya, tapi yang salahnya banyak-banyakkan sehingga melalaikan kita daripada mengingati Allah, sehingga tak solat, sehingga tak lupa Quran, lupa dah masjid dan sebagainya. Itulah yang bahaya. Tapi kalau memperbanyakkan menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan
kita sentiasa diperingatkan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat-sahabat, terima kasih semua kerana terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Tadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Tengok kalau sambung pun kita baca alha tetap disebut. Berbeza dengan al-qari'ah. Ayat al-qari'ah tu ayat tu hamzah wasal. Hamzah wasal nak mula barulah kita baca al-qari'ah. Itu surah yang sebelum surah at-takatsur tu. Tapi kalau sambung Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah kita baca macam Bismillahirrahmanirrahimil hamdulillahirabbil alamin. Kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim tak boleh. Tapi di sini jangan tertukar. Pada surah at-takatsur hamzah tu bukan hamzah wasal, itu adalah hamzah qata'. Diletakkan jelas ada baris pula atas tu. Mulakan kat dia pun alha, sambung sebelum pun tetap dibaca dengan a. Tadi saya sambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum dibaca juga. Itu adalah hamzah qata' di situ. Mungkin dia suruh tadabbur, insya-Allah akan kita ulang pada safas ya. Baik, kita ambil tajwid. Baru masuk tajwid itu sedikit tadi bila masa baca tu teringat nak kena terangkan sedikit tadi. Banyak benda yang tertinggal kan kadang-kadang tu. Baik, kita tengok tajwid sikit slide. Kita alhaakumut takatsur, sempurnakan bacaan hukum ra, tafkhim dan tebal, tafkhim tu tebal dan tarqiq nipis dalam ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada berapa ra dekat ayat 1 dan 2? Ayat 1 ada 1 di hujung, ayat 2 ada 2 ra. Hatta zurtum. Kemudian maqabir. Maka ra pada ayat pertama di hujung tu bila mati kita kena baca dalam keadaan tebal. Alhaakumut takatsur. Tebal baca. Jangan baca alhaakumut takatsur. Bukan sur. Tapi at-takatsur. At-takatsur. Tebal. Jangan baca at-takatsur. Dibaca dengan tebal hukumnya. Ra yang kedua hatta zur. Itu pun tebal juga. Ra mati sebelum dia berbaris di hadapan sentiasa tebal sokmo. Hatta zurtumu. Hatta zurtumu. Dibaca tebal. Dan hamzah ketiga yang terakhir pada ayat kedua, ra itu berbaris di atas. Kalau ikut asalnya tebal lah. Bira, maqabira. Tapi kadang kita nak wakaf, ra tu dimatikan dan sebelumnya berbaris di bawah. Maka dibaca dengan nipis. Hatta zurtumul maqabir. Al-maqabir. Nipis. Al-maqabir. Ra tu dimati dalam keadaan nipis. Jangan baca al-maqabir. Ramai yang baca macam tu. Al-maqabir. Itu tebal. Yang nipis macam mana? Al-maqabir. Al-maqabir. Maka ada 2 ra yang ditebalkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumu. Tebal. Dan wakafnya al-maqabir itu nipis. Jom sama-sama. Alhaakumut takatsur. Ra tu ditebalkan. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sibuk nak memperbanyak-banyakkan. Ayat kedua, hatta zurtumul maqabir. Ra tu dinipiskan di hujung. Hatta zurtumul maqabir. Apabila kamu singgahlah kamu sibuk ataupun singgahlah kamu masuk ke dalam lubang kubur. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran daripada 2 ayat sebelum. Sebab Fas akan sambung. Terus Fas. Baik, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan bagaimana kita membaca dengan tarqiq tadi Ustaz ya. Tarqiq dengan tafkhim ya, nipis dan juga tebal. Dan ini penting, satu perkara yang penting tadi bila nak memulakan alhaakumut takatsur tadi Ustaz ya. Berbanding dengan al-qari'ah tadi, kalau sambung dengan bismillah kadang-kadang ada imam kan. Dia baca al-qari'ah tu dah betul lah mil qari'ah, tetapi alhaakumut takatsur ini perlu dibunyikan alif itu Ustaz sebentar tadi ya. Jadi itu suatu peringatan ya kepada kita yang sedang menghafal dan juga akan jadi imam nanti, dan juga bagi kita yang duduk di belakang imam pun kita akan belajar bersama ya, mentadabbur, menghayati isi kandungan seperti mana yang dinyatakan tadi. Ayat ini adalah satu peringatan, sentakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan melihat kepada apakah cara untuk mengubat diri kita agar jangan tersilap keutamaan dalam hidup ini. Kita baca surah At-Takatsur sekali lagi untuk sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah.
Mungkin Ustaz Tirmizi boleh, tadi dah ada beberapa peringatan kan, dia bila cakap tentang selekoh tajam ni, satu dua lagi perkara yang biasalah orang tersilap bunyi ke, tersilap baca ke, agar bila nak menghafaz selepas ini taklah kita tersilap bila dan bawa terus sampai ke hujung usia kita. Silakan Ustaz. Ya. Baik, baca sekali Ustaz. Kita nak baca sekali lagi, tapi satu dua selekoh tajam untuk diberi peringatan. Baik, so pastilah bila Ustaz sebut tentang hafalan tadi, antara teknik hafalan yang sangat berkesan apabila kita hafal dalam keadaan kita faham makna. Kan? Kalau masa di Mahat Tahfiz dulu ada juga yang sempat kita buat, tapi kebanyakan tak sempat nak hafal makna. Tapi bila ayat-ayat yang payah sangat nak masuk dalam kepala, memang tak hafal, tak ingat, lupa. Kita baca terjemahan dulu, cuba faham makna. Lepas tu jadi mudah nak menghafal Ustaz. Jadi mudah nak menghafal. Jadi jom kita baca ayat pertama hingga ayat ke-8. Mudah-mudahan selekoh tajam yang Ustaz sebut tadi dapat sama-sama kita ambil peringatan bersama, kerana ayat ni begitu besar. Setiap ayat begitu pedih. Kalau kita kena saya ingat kata apa, ahli ilmu kata, bacalah Al-Quran seperti mana Al-Quran diturunkan kepada kamu. Maka kita baca hari ini seolah-olah Al-Quran tuju kepada kita, dan teknik tadabbur itu mudah-mudahan membekaskan dekat hati-hati kita semua. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن Surah Azim, gitulah bacaan surah At-Takatsur, kita mengulangnya. Dan kalau ada yang memerhati Ustaz ya, ayat yang ketiga, ayat keempat, ayat yang kelima ada ta'lamun ya. Jadi kalau kita menghafaznya itu, kita tahu bahawa mereka pastinya akan tahu ketika dikubur. Kemudian thumma kalla saufa ta'lamun, kalau mereka sudah dibangkitkan daripada kubur, tahu juga. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dan ini kembali balik ke dunia Ustaz. Kembali balik ke dunia, iaitu apabila Allah mengingatkan jangan sampai kita tunggu masuk kubur ataupun kembali ataupun dibangkitkan di akhirat nanti baru nak tahu. Kalau boleh, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, iaitu kamu akan mengetahui dengan ilmu yang yakin. Itu yang perlu kita usahakan daripada dunia ini ya. Kalau saufa, ayat yang ketiga tu jauh, kemudian saufa ta'lamun itu jauh lagi, tapi yang perlu kita usahakan sekarang Ustaz adalah ta'lamun dengan ilmu al-yaqin. Okey, apa maksud ilmu al-yaqin? Di dalam keyakinan kita Ustaz ya, dia orang tersilap keutamaan ini pasal dia tak yakin ya. Tak yakin ini dia boleh dalam bentuk ilmul yaqin, dalam bentuk ainul yaqin, dalam bentuk haqqul yaqin. Ilmul yaqin, yakin dengan ilmu. Kita kata nampak asap, ini mesti ada api ni. Itu namanya ainul yaqin. Ainul yaqin. Kalau kita bercakap tentang ainul yaqin, kita memang nampak api. Nampak api tu kita yakin dah ini ada terbakar ya. Kalau tadi kita dapat nampak asap saja, kita dah nampak dah, kita dah tahu ilmu kalau asap mestilah ada api, begitu. Tetapi kalau katakan haqqul yaqin, memang kita kena bakar Ustaz. Memang api tu dekat badan kita, itu memang haqqul yaqin.
Jadi apakah yang perlu kita usahakan dalam ayat yang kelima ini? Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kita perlu mencari ilmu. Ya, itu sebabnya ilmu pada ayat yang ketiga, pada ayat yang keempat, pada ayat yang kelima ini perlu sangat diusahakan agar kita mencapai yakin. Dan bila bercakap tentang yakin, bila kita dah yakin, kita akan susun ikut pada keutamaan. Bila kita yakin ustaz kan, kalau kat depan ni ada dinding, kalau kita bawa kereta kita akan ke kanan. Maka bila kita tahu dah bahawa di depan ini ada jahim, ya, maksudnya kita akan ubah keutamaan hidup kita berbanding membanyak-banyakkan perkara-perkara dunia, pangkat, harta, follower, anak, harta dan sebagainya. Kita banyakkan boleh, tetapi ianya adalah dengan kualiti niat kerana Allah, bukan untuk menyebabkan kita lari daripada kebenaran ataupun lari daripada memberi perhatian kepada mesej daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-6 Allah menyatakan salah satu tanda ilmu al-yaqin ini bahawa pasti kamu akan nampak al-jahim ustaz ya. Satu hari nanti kita akan nampak al-jahim. Al-jahim ini maksudnya adalah seperti pandangan seekor singa. Maksud asalnya jahama itu pandangan seekor singa. Jadi al-jahim ini adalah neraka yang dia memang memerhati kepada orang yang nak masuk. Maksudnya bila kita nampak ada singa pun kita takut, sebenarnya jahim ni dia sedang pandang kita sekarang ustaz. Daripada sekarang ni jahim pandang je pada ngaumannya, bunyinya. Oh, dah tengok kita ni, kita masih hidup ni, Allah al-jahim tengah tengok kita. Ya, kalau kita ada singa kat depan pun dia tengok kita, kita rasa kan tak boleh buat apa. Sebenarnya bagi orang yang ada ilmu, dia tahu bahawa neraka sedang memerhati dia. Bila neraka perhatikan dia itu, dia tak adalah sampaikan waktu solat pun dia rasa tak apa kan. Cuba bayangkan ada singa cukuplah. Tak payah ada al-jahim, singa tengah tengok dia. Kalau lambat solat ngap contohnya kan. Memang tak beraninya orang lambat solat ataupun membuat perkara-perkara dosa yang kita harap Allah ampunkan kita. Kadang-kadang terlupa ustaz ya. Al-jahim sedang memerhati. Itu maksud asal jahama, iaitu tenungan ataupun pandangan seekor singa kepada seseorang. Pada ayat yang ke-7, thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian pasti kamu akan lihat dengan mata kamu. Pada waktu ini tengok dengan mata kepala. Macam tadilah asap, kita tahu bahawa ada api. Sekali ini kita tengok memang ada api, kita tidak akan duduk diam. Apabila kita tahu bahawa sampai satu hari nanti, thumma ini maksudnya satu hari nanti kita akan memang nampak betul-betul jahim itu di depan mata, tapi itu sudah terlambat ya. Yang kita harapkan kita dengan ilmu yang ada, dengan ilmu sudah tentunya sumbernya daripada mana? Kebenaran ilmu itu daripada Al-Quran, menyebabkan kita tidak lagi melihat, kalau hafal surah ini ustaz ni ayat ke-6, la tarawunnal jahim, kita tak cakap oh nanti kita akan tengok neraka. Dia tak macam tu dah. Kita dah faham rupanya jahim itu neraka, dia memandang seperti seekor singa kepada kita. Maksudnya kita pun okey, saya kena susun kehidupan saya. Selepas saya dengar imam baca surah At-Takatsur ini, saya tak boleh sekadar ikut flow sahaja, tapi saya kena susun keutamaan dalam hidup saya. Kita melihat kepada 7 ayat, bagaimana ayat yang terakhir Allah bercakap tentang satu perkara yang penting. Mari sama-sama kita baca sekali lagi. Kita baca pada ayat yang ke-7 dan ke-8 Ustaz. Pasal dia ada thumma 2, thumma pada ayat 7, thumma pada ayat yang ke-8. Tapi bezanya apa? Kita baca sekali lagi, dan bila tuan-tuan menghafal dapat bezakan dua ayat ini. Satu, tengok jahim itu dengan mata singa ya. Tetapi pada ayat ke-8 isinya kita akan lihat sebentar lagi. Sama-sama kita baca ayat 7 8 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca dua ayat yang terakhir daripada surah At-Takatsur yang ada thumma, dimulakan dengan thumma, yang kita boleh faham dengan secara asasnya maksud kemudian tu. Apakah yang dimaksudkan dengan kemudian selepas itu? Sudah pasti akan ada mesej yang sangat besar di sisi ayat-ayat ini. Jom kita baca terlebih dahulu ayat 7 dan ayat 8. Sebabnya Ustaz ya, kalau Ustaz nak baca nanti dia ada dua thumma kan. Thumma pertamalah. Thumma kedua tu selepas thumma yang pertama. Jadi maksudnya apa? Ketika kita di akhirat nanti kita akan lalu dahulu neraka Ustaz. Di bawah tu neraka, kemudian sampai ke hujung tu kena tanya pula tentang segala nikmat. Lepas tu baru masuk syurga. Jadi perjalanan kita dia bukannya kita duduk tanya, okey, pergi ke kanan syurga, pergi ke sana. Dia sebenarnya kita akan lalu dulu. Ada orang belum kena tanya lagi dah terjatuh. Pasal
memang ada orang yang memang akan disambar oleh api neraka sebelum ditanya apa nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Jadi summa pertama memang langkah pertama, summa kedua langkah yang kedua yang harapnya kita dapat bezakan ketika membaca dan menghafaz surah ini. Silakan. Baik, masya-Allah. Inilah preview awal yang Allah beritahu kepada kita supaya kita dapat gambaran terus. Kita dah boleh bayang macam mana kita bahang api neraka berada di bawah, kita nak lalu macam mana, kita dah boleh bayangkan bagaimana dahsyat dan ketakutan ketika itu sehingga membawa kepada keyakinan kepada kita insya-Allah. Ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-7 dan ke-8 kita baca sebentar tadi. Pada ayat yang ke-8 Allah menyatakan thumma, pada bahagian seterusnya selepas melalui kepada neraka, ya, sama ada lulus ataupun tidak lulus, melalui fasa seterusnya, ya, hisab daripada Allah SWT di mana setiap nikmat, ya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Maksudnya segala naim ini maksudnya nikmat yang banyak Ustaz, ya. Yeah. Nikmat yang, kalau tidak dia nun ain mim ta saja, tapi bila an-naim kita mendapat nikmat yang berterusan, yang banyak itu Allah kata latus alunna, ya, latus alunna. Dia boleh sahaja dalam bentuk tasalun, ya, tusalun, tetapi Allah tambahkan lam di situ dan Allah tambah syaddah, ya, sabdu pada hujung itu menunjukkan ada 3 kali Allah tekankan Ustaz, ya. Dia istilahnya apa, sebagai satu penekanan, ya, sebagai satu penekanan. Jadi penekanan pertama Allah gunakan perkataan tusalu, ya, kemudian tambah lam, kemudian tambah syaddah tersebut nak menunjukkan apa, bahawa Allah amat murka kepada orang-orang yang membanyakkan nikmat yang ada, ya, dia banyakkan harta-harta aja tetapi dia tidak digunakan pada jalan yang betul. Ini menyebabkan kalau kita dapat banyak nikmat Ustaz, ya, biasanya kita cakap alhamdulillah satu, tapi dalam masa sama alhamdulillah tu kita kena rasa bimbang dengan nikmat yang kita dapat. Kita dapat kereta, kita dapat duit banyak, anak ramai, rumah besar, dapat banyak follower, banyak like. Kita perlu rasa takut kerana perkataan latus alunna itu Allah tanya Ustaz. Allah pasti akan tanya. Maksudnya apa? Kamu dapat rumah tersebut, kamu buat apa? Daripada mana kamu dapat? Kamu dapat duit itu daripada mana kamu dapat? Kamu uruskan, kamu gunakan untuk apa? Dan semua itu akan menyebabkan kita diaudit, ya. Kita diaudit. Kalau audit di dalam apa Ustaz, dalam pejabat pun menggetarkan, ya. Bila audit datang, dia akan tanya kita berpeluh. Ini adalah audit daripada Allah yang menyebabkan kita perlu, ya, melihat balik apa keutamaan Allah beri macam-macam kat kita guna, adakah makin lalai ataupun makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita tidak leka dan alpa dengan urusan dunia sehingga terabai matlamat akhirat. Yang kedua, jangan berbangga-bangga dengan kelebihan, kekuatan dan nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, bertanggungjawab atas segala kenikmatan dan perbuatan semasa di dunia kerana ia akan ditanya dan itu akan menyebabkan kita untung ataupun rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan dipenuhi dengan dosa, melainkan Keampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan kesepitan, ya Allah, melainkan Kau lapangkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan lalai, sibuk dengan dunia, memperbanyak-banyakkan urusan dunia sehingga melalaikan, ya Allah, melainkan Kau berikan kepada kami keyakinan, ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan kami sakit ya Allah, melainkan kau sembuhkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami dalam keadaan aib ya Allah, kecuali kau tutuplah aib kami ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala hisab kami ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala soalan-soalan di hari akhirat nanti ya Allah. Permudahkanlah segala-galanya untuk kami ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran yang kami baca, yang kami cuba fahami dan hayati, dan berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk kami dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran ya Allah. Muliakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Cahayakanlah kami dengan cahaya daripada Al-Quran Karim ya Allah. Ampunkanlah dosa dan salah silap kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, membina diri, keluarga, masyarakat yang menyusun keutamaan, mengira segala tidur, segala makan, segala duit yang kita dapat itu adalah daripada sumber yang benar dan digunakan pada keutamaan yang benar. Inilah yang kita ingin bina dalam Tabung Gerakan Al-Quran, satu platform tuan-tuan boleh bersama menyumbang dan kita gerakkan. Bagi tuan-tuan yang ingin melaksanakan program-program kesedaran Al-Quran, dijemput untuk menghubungi nombor tertera agar gerakan Al-Quran ini bukan sekadar pada orang-orang tertentu tetapi untuk semua, satu Malaysia kepada satu dunia ini, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada surah seterusnya, surah Al-Asr, yang amat indah kita perhatikan esok. Al-Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.